got so. Selamat pagi kepada Cik Mastika Fiona. Kami dari kumpulan 6 akan membentangkan hasil tugasan kumpulan kami. Terlebih dahulu, saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan kami, iaitu saya sendiri, Jasmine Anak Dundang, Ismail bin Billy, Alneka Arun, Cleopatra Sati dan Mashalina Nasha. Kumpulan kami telah sebulat suara untuk memilih kemahiran menulis untuk membuat tugasan ini. Menurut tokoh tempatan Juria Long 1990, beliau menerangkan bahawa menulis merupakan satu proses bagi menyampaikan buah fikiran atau pendapat dengan tepat dan berkesan kepada orang ramai. Kemahiran menulis merupakan salah satu daripada 4 kemahiran asas dalam penguasaan bahasa selain daripada mendengar, bertutur dan membaca. Dalam konteks pembelajaran bahasa Melayu, kemahiran menulis memainkan peranan yang penting dalam membantu murid melahirkan idea secara tersusun, kreatif dan gramatis. Tahap penguasaan kemahiran ini bukan saja membolehkan murid dalam mengekspresikan fikiran dan emosi mereka secara berkesan. Hal ini dikatakan kerana ini dapat menyumbang kepada pencapaian akademik secara keseluruhan. Oleh kerana tahap kognitif dan keupayaan murid yang berbeza mengikut peringkat persekolahan, maka pendekatan pengajaran yang digunakan juga perlu disesuaikan mengikut kesesuaian umur dan tahap kefahaman murid. Oleh itu, dalam tugasan ini, kumpulan kami akan menganalisis 2 kaedah pengajaran yang sesuai untuk mengajar kemahiran menulis bahasa Melayu di sekolah rendah, iaitu kaedah penulisan berpandu dan kaedah permainan bahasa. Bagi sekolah menengah, 2 kaedah yang sesuai iaitu kaedah proses menulis dan kaedah kolaboratif iaitu secara berkumpulan. Seterusnya, 2.0 kaedah pengajaran bahasa Melayu di sekolah rendah. 2.1 kaedah penulisan berpandu. Di peringkat sekolah rendah, murid masih berada dalam fasa membina asas menulis. Oleh hal yang demikian, kaedah penulisan berpandu sesuai digunakan. Dalam kaedah ini, guru akan memberikan panduan awal seperti rangka karangan ayat atau ayat permulaan untuk membantu murid untuk memulakan penulisan mereka. Contohnya, guru akan menunjukkan situasi gambar seperti seperti sambutan Hari Guru, kemudian akan memberikan ayat seperti ini. Pada minggu lepas, sekolah kami di mana murid akan diminta menyambungkan ayat cerita berdasarkan pemerhatian gambar tersebut. Selain itu, guru juga boleh menyediakan senarai frasa atau kosakata yang berkaitan bagi membantu murid dalam mengembangkan isi karangan mereka. Secara tidak langsung, kaedah ini membolehkan murid yang masih lemah dapat menulis dengan lebih yakin kerana mempunyai rujukan atau panduan. Seterusnya, satu lagi kaedah yang berkesan untuk murid sekolah rendah ialah kaedah permainan bahasa. Kaedah ini menggabungkan unsur interaktif dan keseronokan semasa proses pembelajaran sedang berlangsung melalui aktiviti seperti kad cerita, di mana murid akan memilih beberapa kad dan menulis cerita berdasarkan urutan gambar tersebut. Aktiviti ini dapat merangsang pemikiran kreatif dan meningkatkan kemahiran dalam membina ayat. Cara ini bukan saja dapat memperkayakan kosakata murid, malah murid dapat menikmati proses penulisan dalam suasana yang menyeronokkan. Seterusnya, saya akan membentangkan 3.0 iaitu kaedah pengajaran bahasa Melayu di sekolah menengah. Yang pertama iaitu 3.1 kaedah proses menulis. Berbeza dengan murid sekolah rendah,
Murid di sekolah menengah lebih menguasai asas penulisan dan mereka mampu berfikir secara kritis. Kaedah proses menulis sangat sesuai dilaksanakan pada tahap mereka. Kaedah ini telah merangkumi beberapa peringkat iaitu perancangan, penulisan draft, semakan dan penulisan akhir. Sebagai contoh, guru boleh membimbing murid untuk merancang isi dengan menggunakan peta minda, di mana murid akan menulis draft pertama tanpa menitik beratkan kesempurnaan dan seterusnya akan menyemak hasil kerja sama ada secara individu atau secara berkumpulan. Akhir sekali, murid akan memperbaiki dan menulis semula karangan berdasarkan maklum balas yang diberikan oleh guru. Melalui kaedah ini, murid bukan saja dapat menghasilkan karangan yang lebih berkualiti, tetapi juga mampu menjadi penulis yang reflektif dan bertanggungjawab terhadap penulisan mereka. Akhir sekali, 3.2 iaitu kaedah kolaboratif. Di samping itu, kaedah kolaboratif juga merupakan salah satu pendekatan yang berkesan untuk pelajar sekolah menengah. Semasa kaedah ini, murid akan bekerja dalam kumpulan untuk merancang dan menghasilkan karangan berdasarkan tajuk yang diberikan oleh guru. Contohnya, seorang murid akan bertanggungjawab dalam rangka isi, seorang lagi akan menulis bahagian pendahuluan manakala ahli kumpulan lain akan menulis isi dan bahagian penutup karangan. Selepas itu, mereka akan membaca hasil penulisan dan akan membuat pembetulan bersama rakan sekelas. Aktiviti ini dapat membantu murid dalam bertukar pandangan, berkongsi idea serta belajar daripada kekuatan dan kelemahan daripada rakan mereka. Kaedah ini bukan sahaja menggalakkan kerjasama tetapi juga dapat memupuk semangat kepimpinan, tanggungjawab dan kemahiran komunikasi dalam kalangan pelajar. Sekian daripada saya. Seterusnya saya akan menyerahkan pembentangan kepada pembentang seterusnya. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera. Hari ini saya akan membentangkan, bandingkan dan analisis keberkesanan kaedah pengajaran menulis berdasarkan tahap persekolahan. Saya akan fokus kepada perbezaan kaedah di sekolah rendah dan sekolah menengah dari segi pendekatan, pelaksanaan, kesesuaian dan hasil pembelajaran murid. Untuk murid sekolah rendah, kedua kaedah yang utama iaitu penulisan berpandu dan permainan bahasa. Penulisan berpandu memberi murid struktur yang jelas untuk menulis. Contohnya, mereka akan merancang, menulis dan menyunting mereka punya penulisan dengan bimbingan guru mereka. Kaedah ini sangat sesuai untuk murid yang baru belajar menulis. Manakala permainan bahasa seperti teka silang kata dan kuis menjadi aktiviti menulis yang lebih menyeronokkan. Ini membantu menarik minat murid dan menggalakkan mereka menulis dengan lebih kreatif. Dari segi keberkesanan, penulisan berpandu bantu murid kuasai asas penulisan seperti struktur dan tata bahasa. Permainan bahasa pula bantu murid untuk berani menulis dan menggunakan imajinasi mereka. Gabungan kedua kaedah ini sangat berkesan dalam membina keyakinan dan minat murid untuk terhadap penulisan mereka. Untuk pelajar sekolah menengah, dua kaedah yang berkesan ialah kaedah proses menulis dan kaedah kolaboratif. Kaedah proses menulis yang melibatkan langkah-langkah seperti merancang, menulis draft dan menyunting ini akan menggalakkan pelajar menulis lebih teratur dan kritikal. Kaedah kolaboratif pula menekankan kerjasama. Pelajar menulis secara berkumpulan, berkongsi idea
dan memberi maklum balas antara satu sama lain. Mereka juga boleh menggunakan aplikasi yang disediakan oleh Google, iaitu Google Document, untuk menulis bersama dalam talian. Kaedah proses menulis sesuai untuk pelajar yang suka bekerja secara individual. Kaedah kolaboratif pula sesuai untuk pelajar yang lebih aktif secara sosialnya. Kedua kaedah ini meningkatkan kualiti penulisan dan juga kemahiran berfikir dan juga kemahiran berkomunikasi. Pengajaran menulis perlulah disesuaikan mengikut tahap murid, dan kaedah sekolah rendah lebih bersifat bimbingan dan menyeronokkan, manakala kaedah di sekolah menengah lebih menekankan pemikiran kritikal dan kerjasama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Miss. So, pada bahagian saya akan membentangkan cadangan inovatif aktiviti PDP. Aktiviti yang telah kami cadangkan untuk meningkatkan kemahiran menulis pelajar adalah karangan berantai. Karangan berantai digital adalah sebuah pendekatan inovatif yang memanfaatkan teknologi digital untuk memupuk kreativiti dan kerjasama dalam kalangan pelajar. Aktiviti ini bertujuan untuk membina kemahiran menulis secara kolektif dalam suasana yang interaktif dan menarik. Seterusnya adalah bagaimana aktiviti karangan berantai digital ini dijalankan. Dalam pelaksanaan aktiviti ini, pelajar akan dibahagikan kepada kumpulan kecil. Setiap kumpulan terdiri daripada 4 hingga ke 5 orang. Setiap kumpulan akan menggunakan platform digital seperti Google Docs, Padlet atau aplikasi lain yang sesuai. Proses menulis bermula dengan seorang pelajar yang ditugaskan untuk menulis perenggan pengenalan berdasarkan tajuk yang telah diberikan. Selepas itu, pelajar kedua akan menyambung dengan perenggan seterusnya dengan membina idea berdasarkan perenggan yang telah ditulis sebelumnya. Seterusnya, pelajar digalakkan untuk menggunakan kosakata yang pelbagai dan gaya penulisan yang berstruktur dan memastikan kesinambungan idea dan kualiti penulisan yang baik. Dalam hal ini, guru memainkan peranan penting sebagai fasilitator yang memantau perkembangan aktiviti dengan memberikan bimbingan dan cadangan di sepanjang proses penulisan. Aktiviti ini diteruskan dengan sesi maklum balas daripada guru serta rakan sebaya yang bertujuan untuk mengenal pasti kekuatan dan kelemahan karangan tersebut. Maklum balas yang konstruktif ini membantu pelajar memahami aspek-aspek yang boleh diperbaiki untuk meningkatkan kualiti penulisan mereka pada masa hadapan. Aktiviti ini juga membantu pelajar meningkatkan kemahiran menulis, tetapi juga menanamkan semangat kerjasama, kemahiran komunikasi dan pemikiran kreatif. Penggunaan teknologi digital dalam aktiviti ini menjadikan proses pembelajaran lebih relevan dengan kehidupan moden pelajar. Dengan karangan berantai digital ini, pendekatan yang holistik dan efektif untuk meningkatkan kemahiran menulis pelajar, sekaligus melengkapkan mereka dengan pelbagai kemahiran abad ke-21 yang diperlukan untuk berjaya dalam kehidupan akademik dan profesional. Yang seterusnya daripada saya ialah situasi perbincangan antara guru dan pelajar semasa aktiviti Kelab Bahasa Melayu. Di salah sebuah sekolah, Kelab Bahasa Melayu mengadakan sesi perjumpaan untuk membincangkan penganjuran pertandingan syarahan. Semasa sesi ini, komunikasi bahasa Melayu digunakan secara aktif. Pelajar berlatih kemahiran seperti bertanya soalan, memberi pendapat, menyampaikan idea dengan jelas dan berunding. Guru pula membimbing pelajar
untuk menggunakan bahasa yang tepat, bernas dan sopan. Penggunaan bahasa Melayu sebagai medium komunikasi untuk perancangan, penyelesaian masalah dan pengukuhan kemahiran interpersonal dalam konteks sebenar. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Aktiviti karangan berantai digital merupakan satu pendekatan penulisan yang secara kolaboratif dengan menggunakan platform teknologi. Setiap pelajar akan menyambung idea-idea rakan yang lain sehingga menghasilkan satu karangan yang lengkap. Pendekatan ini sangat sesuai digunakan oleh murid dan guru dalam konteks pendidikan pada masa kini, terutamanya melibatkan pembelajaran di rumah, penggunaan teknologi di dalam bilik darjah dan kepelbagaian murid. Kelebihan aktiviti ialah memanfaatkan teknologi untuk pengajaran berkesan. Ini dapat membantu dalam memperkasakan penggunaan teknologi dalam kalangan murid malah guru juga sama. Murid dapat menggunakan kemahiran yang ada seperti menaip, berkongsi dan memberikan komen secara terus dalam talian. Murid juga dapat maklumat tambahan dengan menggunakan kamus digital dan contoh-contoh karangan penulisan yang lain. Melalui aktiviti ini juga dapat memudahkan pemantauan dan pentafsiran oleh guru. Guru boleh melakukannya semasa dalam PDPR atau di dalam bilik darjah digital dengan memberikan maklum balas secara terus. Guru juga dapat mengenal pasti kelemahan dan kekuatan pada setiap murid. Selain itu, aktiviti karangan berantai digital dapat membina disiplin diri. Murid akan mempunyai tanggungjawab untuk menyiapkan bahagian tugasan yang telah ditetapkan. Ini juga akan mengajar murid menjadi seorang yang menghormati atas sumbangan idea yang diberikan oleh rakan yang lain dan menepati masa. Selamat pagi kepada Miss Mastika, saya Cleopatra dan saya akan membentangkan bahagian cabaran yang akan dihadapi oleh guru semasa melakukan aktiviti PDP tersebut. Sebagai seorang guru, sudah pasti banyak cabaran yang dihadapi untuk hasil akhir yang memberangsangkan, terutamanya dalam aktiviti penulisan karangan berantai digital. Pengetahuan pelajar yang masih cetek dalam menggunakan teknologi menjadi cabaran utama kepada guru dalam menyelesaikan tugasan penulisan berantai secara digital. Tugasan guru menjadi semakin mencabar apabila guru bukan sahaja harus menerangkan tugasan penulisan, tetapi guru harus bermula dari awal untuk membantu pelajar menggunakan teknologi dengan betul. Kebanyakan pelajar masih kurang pengetahuan dan kemahiran dalam menggunakan teknologi kerana kurangnya pendedahan terhadap penggunaan yang spesifik untuk tugasan-tugasan tertentu seperti penulisan berantai digital. Selain itu, aktiviti PDPR menjadi semakin mencabar apabila banyak pelajar yang tidak memiliki peranti untuk menyelesaikan tugasan tersebut. Latar belakang keluarga yang berbeza menyebabkan mereka sukar mendapatkan peranti tersebut kerana faktor ekonomi yang menyukarkan ibu bapa memenuhi semua keperluan anak-anak mereka. Pelajar-pelajar yang berada di pedalaman juga sukar untuk menggunakan kaedah penulisan ini kerana kebanyakan kawasan tidak ada jaringan internet yang stabil menyebabkan mereka tidak mementingkan penggunaan peranti-peranti tersebut untuk melakukan tugasan sekolah, seperti laptop, tablet dan juga telefon pintar. Seterusnya, kepelbagaian pelajar turut menjadi cabaran kepada guru untuk menggunakan kaedah tersebut. Gaya pembelajaran setiap individu yang berbeza memerlukan guru menyelaraskan dan menggunakan kaedah pengajaran dan pembelajaran bervariasi supaya semua pelajar dapat terlibat secara aktif dalam aktiviti yang dilakukan. Guru perlu menggunakan kaedah yang boleh menggabungkan semua gaya pembelajaran supaya semua pelajar dapat terlibat secara langsung dalam aktiviti yang dilakukan. Di samping itu, tahap keupayaan dan kemahiran setiap pelajar yang berbeza juga menjadi cabaran kepada guru-guru. Setiap pelajar mempunyai kelebihan dan kekurangan dalam setiap bidang yang mereka pelajari. Terdapat pelajar yang mempunyai tahap kefahaman yang rendah, menyebabkan guru perlu memberikan fokus yang lebih kepada pelajar tersebut untuk membantu, terutamanya dalam bidang penulisan. Keupayaan pelajar yang lemah dalam menghasilkan karangan
Memulakan guru menggunakan kaedah yang sesuai untuk meningkatkan kefahaman pelajar dalam menghasilkan penulisan yang baik dan berkualiti. Kesimpulannya, kaedah penulisan merupakan kaedah yang sesuai digunakan di sekolah rendah dan sekolah menengah dalam meningkatkan keberkesanan tahap penguasaan pelajar dalam mata pelajaran bahasa Melayu. Kemahiran penulisan yang dipilih mempunyai banyak kelebihan dalam memantapkan penguasaan pelajar dalam bahasa Melayu, sama ada di sekolah rendah dan sekolah menengah. Aktiviti PDP yang dilakukan boleh membantu pelajar dalam meningkatkan kemahiran penulisan untuk hasil akhir yang lebih baik. Sebagai seorang guru, pengetahuan dalam bidang penulisan dan bidang yang lain seperti bidang teknologi juga harus ditingkatkan kerana tugas seorang guru bukan sahaja bergantung dengan silibus pembelajaran semata-mata, tetapi pemahaman dan keberkesanan mata pelajaran bahasa Melayu itu sendiri dalam diri seorang pelajar juga harus dititik beratkan. Itu sahaja untuk pembentangan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.